Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita mula pada muka surat kedua surah Hud ayat 6 sampai 12 dengan membacakan ringkasan tafsir daripada himpunan tafsir daripada buku ni, kitab Al-Quran Amazing, dan saya tambah sikit insya-Allah daripada beberapa hadis dan penceritaan daripada tafsir Ibnu Katsir ya. Saya ulang, pada majlis kita Isnin sampai Khamis ni kita tidak mensyarahkan sendiri, kami hanya membacakan saja ya. Kami hanya membacakan saja insya-Allah. Baik, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. Silakan bacakan terjemahan dan ringkasan tafsir. Tidak ada suatu pun makhluk yang bergerak bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin rezeki oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya menurut sebahagian mufassir yang dimaksudkan dengan tempat kediaman di sisi adalah dunia dan tempat penyimpanan adalah akhirat. Dan menurut sebahagian mufassir lain, maksud tempat kediaman adalah tulang sulbi dan tempat penyimpanan adalah rahim. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arasy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, nescaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Dan sesungguhnya jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sehingga waktu yang ditentukan, nescaya mereka akan berkata, adakah yang menghalangnya? Ketahuilah ketika azab itu datang, mereka tidak sempat mengelaknya. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka perolok-olokkannya. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia,
Kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pasti dia menjadi berputus asa dan tidak berterima kasih. Dan jika kami kurniakan sebahagian kepada manusia setelah bencana yang menimpanya, nescaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira lagi bangga. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Boleh jadi engkau, yakni Muhammad, hendak meninggalkan sebahagian yang kami wahyukan kepadamu dan dadamu menjadi sempit. Kerana khawatir mereka akan mengatakan mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan, iaitu kekayaan, atau datang bersamanya malaikat. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan dan Allah jualah pemelihara segala sesuatu. Mu'jam mab'uthun. Pada dasarnya al-mab'ith iaitu telah membangkitkan sesuatu serta mengarahkannya. Kebangkitan tersebut akan berbeza-beza kerana kaitan perbezaan dengan yang dibangkitkannya. Dalam firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang mati tidak akan kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Iaitu Allah akan membangkitkan dan memperjalankan mereka hingga hari kiamat. Dan kebangkitan itu ada dua aspek. Pertama manusia dan kedua Allah. Adapun pembangkitan Allah, pertama memperbaharui bentuk dan jenis, kedua menghidupkan yang mati. Tafsir Jalalain. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, yang permulaannya hari Ahad dan berakhir pada hari Jumaat. Wa kana arshuhu. Arasnya ada sebelum diciptakan langit dan bumi. Alal ma'i, berada di atas air. Liyabluwakum. Lafaz liyabluwakum berkaitan dengan tafsir khalaqa, dengan lafaz khalaqa, sehingga artinya Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan manfaat-manfaat dan kepentingan-kepentingan bagimu. Tiada lain hanya untuk mengujimu. Ayyukum ahsanu amala. Tentang siapakah yang lebih taat kepada Allah. Penyucian diri. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan hidup dan mati, serta menghiasi dunia ini adalah untuk menguji setiap hambanya, agar dia mengetahui siapa yang menghendaki redanya atau sekadar menghendaki dunia dan perhiasannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arasnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Surah Hud ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Surah Al-Kahfi ayat 7. Ketika Rasul-Rasul Allah diutuskan kepada manusia, maka mereka terbahagi menjadi 2 golongan. Golongan yang menyatakan beriman dan golongan yang menyatakan tidak beriman. Bahkan sebaliknya ia mengiringi keburukan dan kekafirannya. Orang yang mengatakan aku beriman, maka Tuhan pasti menguji dan memberinya ujian. Sehingga nyata apakah dia jujur dalam perkataannya aku beriman atau berdusta. Jika berdusta, maka dia akan berbalik dan lari daripada ujian. Sebagaimana dia akan lari daripada seksa Allah. Sebaliknya, jika jujur, nescaya dia akan teguh dengan ucapannya. Bahkan ujian dan cubaan itu akan semakin menambah keimanannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Surah Al-Ahzab ayat 23. Orang-orang yang tidak beriman, mereka akan diberi azab Allah berupa siksaan di akhirat kelak. Dan siksaan tersebut tentu lebih besar daripada ujian di dunia.
Ini kerana jika dia bebas daripada siksaan, musibah dan hukuman Allah di dunia yang ditimpakan Allah kepada orang-orang yang tidak mengikuti para rasul dan melakukan maksiat kepada mereka. Oleh itu, fitnah tersebut menjadi diperolehinya di dunia ini dan juga nanti di alam barzah. Adapun pada hari kiamat, maka setiap mereka pasti menghadapi ujian itu. Sedangkan orang-orang beriman, Allah memberikan ujian yang lebih ringan dan mudah kepada mereka. Sebab Allah membentengi mereka daripada pelbagai cubaan itu dengan keimanan mereka. Dan Allah memberi mereka kesulitan, Allah memberi mereka kesabaran, keteguhan serta keselamatan. Maka ujian itu terasa lebih ringan. Adapun orang-orang kafir, munafik dan orang yang berdosa, maka ujian dan cubaan mereka berterusan dan sangat berat. Jadi ujian orang mukmin adalah ringan dan akan berakhir. Sedangkan ujian orang kafir, munafik, fajir ataupun pendosa sangat berat dan tidak akan berakhir. Oleh itu, baik orang beriman ataupun kafir mesti mendapatkan kesakitan dan ujian. Tetapi orang yang beriman hanya mendapatkan kesakitan itu di dunia. Lalu di akhirat semuanya akan berakhir dengan kebaikan. Sedangkan orang kafir, munafik dan fajir, maka mereka mendapatkan kenikmatan di dunia sahaja, lalu akan berakhir dengan kesakitan. Oleh itu, tidak seorang pun dapat berharap lari daripada ujian dan kesakitan. Ibnu Qayyim. Baik, sebelum kita sambung Riyadhus Shalihin, kita tambah sikit daripada tafsir Ibnu Katsir. Saya bacakan sedikit. Sebab penerbit hari ini memilih mensyarahkan bab penyucian diri berkenaan dengan ayat 7, iaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa ataupun tafsir lain 6 hari. Sebentar lagi kita tengok bahagian tu. Jadi pada ayat 6 tu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Maka pada ayat ini dan tafsir Ibnu Katsir mengatakan dalam syarahnya, Allah menjanjikan rezeki kepada setiap makhluk ciptaannya. Makhluk itu disyarahkan bukan sahaja binatang melata, bahkan kita manusia. Ada yang dikatakan makhluk itu binatang melata, haiwan-haiwan dan sebagainya, tetapi juga mufassir mensyarahkan makna yang lebih besar ialah semua sekali. Semua ciptaannya Allah dah janjikan rezeki. Ada 2 kata kunci sini, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dalam terjemahan ni, dan dia mengetahui tempat tinggalnya. Penerbit memilih di tahu dan kurungan situ di dunia atau di sulbi. Salah satu, tak tahu. 2 pandangan tu, tempat tinggalnya sama ada di dunia ataupun di sulbi. Maksudnya sebelum kita keluar pun Allah dah tahu tentang kejadian kita dalam masa alam sulbi. Ingat alam sulbi, kita telah buat perjanjian dengan Allah, mengesahkan Allah sebelum kita dilahirkan. Satu lagi, wa mustawda'aha, dan tempat penyimpanannya. Maksud dia apa? Tempat kita mati. Begitulah antara pandangannya. Kita tak tahu kat mana kita nak mati ni. Kadang-kadang kita dah janji, kita ada hasrat kita, mau nak mati nanti simpan kat sini-sini, di sini. Wallahu a'lam. Tapi kita mati mana kita tak tahu. So dalam beradabnya kita ni, eloknya janganlah kita wasiatkan di mana tempat kita nak dikebumikan. Wasiatkanlah, kebumikanlah mak abah ni kat mana yang senang. Kalau mati kat Kuantan, Kuantan lah. Kalau mati kat Kelantan, Kelantan lah. Jangan nanti kita duduk Johor, kita wasiat anak kita, susah anak kita besok nak hantar kita balik ke Kedah. Johor nak hantar balik Kelantan, susah. Patutnya kita kebumilah di mana saja kita diambil. Wa mustawda'aha, itu yang pertama. Kemudian yang ayat 7 tu sebentar lagi, dan baki ayat tu 8, 9, 10, 11, 12 tu, dan sesungguhnya jika kami tangguh azab ini selepas penceritaan kejadian langit dan bumi itu. Kenapa Allah kata? Sebab Allah nak uji siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Ayat seterusnya Allah kata ayat 11, kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh
mereka beroleh keampunan dan pahala besar. Kata kunci pada muka surat ni itulah dia. Allah buat langit dan bumi, Allah dah janjikan rezeki, Allah dah bagi tahu kat mana Allah dah tahu kat mana akhirnya kita. Tujuan dia semua ni untuk apa? Untuk kita diuji sama ada kita ni jadi orang yang beriman dan bertakwa ataupun nak ikut musyrik-musyrik yang diceritakan dalam surah ni. Dipertontonkan kepada mereka pelbagai mukjizat sekalipun mereka mengatakan itu semata-mata sihir. Dengan baiknya akhlak baginda Rasulullah SAW dipertunjukkan beberapa perkara yang merobek adat dipanggil mukjizat. Itu dia kata sihir. Bahkan Allah memberi memberi keringanan kepada Rasulullah SAW dalam ayat tu, boleh jadi engkau wahai Muhammad hendak meninggalkan sebahagian yang kami wahyukan kepadamu dan dadamu menjadi sempit kerana khawatir mereka akan mengatakan mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan kekayaan atau datang bersamanya malaikat. Nak tengok pula turun harta dari langit besar bukit Uhud tu. Besar. Kemudian nak tengok malaikat lah, macam-macam lah minta pada zaman tu kan. Atau datang bersamanya malaikat, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Dan Allah jualah pemerintah segala sesuatu. Banyak kali dah kita jumpa ayat-ayat lebih kurang sama. Nama Allah dalam firman Allah kepada baginda Rasulullah SAW, jangan bimbanglah. Kerja Rasulullah SAW menyampaikan. Begitu juga lah kita. Kerja kita ni hanya menyampaikan. Kepada siapa? Kepada yang di bawah tanggungan kita dulu. Isteri, anak-anak, ahli keluarga mungkin. Kalau dapat jiran tetangga, boleh cakap jiran tetangga. Tapi saya sendiri keimanan tak tinggi. Tak sampai lagi kuat nak pergi ketuk pintu jiran tetangga. Ajak begini-begini. Ceritakan perihal marilah sembahyang masjid surau, saya pun tak kuat lagi. Tak terikut sahabat-sahabat tabligh yang ketuk-ketuk pintu, ajak kita pergi surau sembahyang. Jadi kita ni jaga di bawah tanggungan kita dulu. Sebab tak ada alasan. Kalau kita takut nak ketuk pintu jiran, ada juga alasannya. Iman tak kuat lah apa, macam-macam lah alasannya. Tapi di bawah tanggungan kita, anak isteri kita tak ada alasan. Mestilah kita sampaikan. Adapun hidayah itu milik Allah. Itu ringkasan kepada ayat-ayat dalam surat ini. Baik, kembali kepada ayat 6. Ayat 6 ni penting kerana ayat 6 ni kita nak memahami perkara-perkara antaranya benda-benda mutasyabihat. Perkara-perkara yang kita sebaik-baiknya serahlah kepada Allah maksudnya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam terjemahan kita ni dia pilih masa ke hari? Masa Dan dialah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Baik, dalam kitab kita ni Al-Quran Amazing pun diterjemahkan kepada masa. Ada juga diterjemahkan kepada hari. Jadi dalam terjemahan ni pun, terjemahan ni daripada kalam Allah dalam Al-Quran itu sendiri, dalam bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab ni diterjemahkan dahulu kepada bahasa yang pelbagai. Antaranya bahasa Melayu. Ada yang menterjemahkan ikut bahasa itu sendiri. Ada yang menterjemahkan kepada hari. Menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ayat dia, Allahumma salli ala Muhammad. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Maksud ayam tu apa? Dia diterjemahkan kepada hari. Itu bahasa kepada bahasa lah. Bahasa Arab kepada bahasa Melayu yang kita faham hari. Ada juga diterjemahkan secara tafsiri. Diterjemahkan dengan tafsir sendirinya. Maksud dia ditukarkan ayam tu kepada masa. Ada juga terjemahan tu dah ditakwilkan terus. Tangan kepada kuasa dan sebagainya. Itu cara orang menterjemah. Belum lagi maknanya. Maknanya kita kena baca apa ahli-ahli tafsir mensyarahkan. Ambil tafsir-tafsir mutabal. Macam kita baca ni insyaAllah senang. Ia ayat ni firman Allah dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arasy-Nya di atas air agar dia, yakni Allah, menguji siapakah antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, ini firman Allah kepada Rasulullah SAW lah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Allah suruh Rasulullah beri peringatan. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Nescaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Tak percaya. Tak percaya juga lah. Dan ayat seterusnya, dan sesungguhnya jika kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, nescaya mereka akan berkata, apakah yang akan menghalanginya?
Maksud dia sihat, dia kaya apa semua, dia tak ada apa-apa, dia kata nikmat dia dapat nikmat dunia. Di sini penerbit dah pilih dah kata-kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan orang kafir, munafik dan fajir. Apa maksud fajir ni saya tak pasti. Siapa pandai bahasa Arab terus cari. Fajir. Maka mereka mendapatkan kenikmatan di dunia sahaja lalu akan berakhir dengan kesakitan. Kita dah baca hadis di mana Allah memasukkan dua jenis makhluknya, satu ke dalam neraka, satu ke dalam syurga. Yang dimasukkan satu ke dalam neraka tu dalam hadis yang kita dah baca sebelum ni, di mana dia selama-lamanya di dunia dia mendapatkan nikmat. Tetapi apabila dia masukkan saja dalam neraka, Allah tanya, apakah kamu pernah mendapat nikmat sebelum ini walaupun hanya sedikit? Apa jawab dia? Tak pernah. Nikmat sebesar mana pun dia dapat di dunia, bila dah masukkan ke dalam neraka, tak adalah rasa apa-apa sikit pun nikmat yang dia pernah dapat. Kata Ibn Qayyim ni lah. Sedangkan orang kafir, munafik dan fajir, maka mereka mendapatkan kenikmatan di dunia sahaja lalu akan berakhir dengan kesakitan. Adapun dalam hadis tu disambung pada orang yang susah hidupnya di dunia atas sebab yang berbagai, sakit ke, miskin ke, apa-apa saja, susah, daif hidup dia, makan tak cukup, tetapi dia beriman dan bertakwa. Apabila dia masukkan ke dalam syurga, maka Allah pun bertanya, apakah kamu pernah mendapat susah, sakit ke, apa ke di dunia ni? Susah ke kamu di dunia ni? Uzur apa ke? Dia kata, tak ada. Maksud dia, dengan nikmat dia dapat di syurga tu, langsung dia tak rasa pun apa pun kesusahan yang selama ni, sepanjang hidup dia, mungkin dia susah di dunia, bila dah masuk dalam syurga, tak ada apa dah. Ya? Nikmat senikmat-nikmatnya. Wallahu a'lam. Kemudian pada ayat ni juga Allah membicarakan tentang arash, makhluk Allah yang paling besar. Kita dah bincang. Kita pun tak nak syarah lah. Arash ni di mana dan sebagainya. Tetapi saya akan baca beberapa hadis berkenaan dengan ciptaan arash ni. Dalam ayat ni Allah menyatakan firman-Nya, Allah menciptakan arash. Arashnya di atas air. Mari kita ambil satu hadis yang mengesahkannya arash Allah ni di atas air. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Imran bin Husain, dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sambutlah kabar gembira wahai Bani Tamim. Maka mereka pun menjawab, engkau telah menyampaikan kabar gembira kepada kami, kerananya berilah kami. Lepas tu Rasulullah SAW pun cakap, sambutlah kabar gembira hai penduduk Yaman. Kami telah menyambutnya. Selanjutnya beritahukan kepada kami tentang awal urusan pertama kali. Bagaimana kejadiannya? Penduduk Yaman tanya Rasulullah, bagaimana kejadian di awal kejadian tu? Ya. Sahut mereka. Beliau, yakni baginda Rasulullah SAW menjawab, Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Ini kita dah belajar bab akidah. Allah wujud dari awal. Tak ada makhluk lain tak ada, Allah dah ada. Itu satu. Ini senanglah kita faham. Ya. Sedang arasnya berada di atas air. Kita ambil je lah. Aras tu berada di atas air. Kat mana, bagaimana, terserah dah pada Allah. Kita dah baca hadis bagaimana roh-roh orang yang mati syahid sedang berterbangan di dalam burung-burung berwarna hijau. Ada yang berterbangan di atas air di syurga. Ada yang berhinggap-hinggap di bawah aras. Kita tahu. Kita ambil macam tu je lah. Maksud sebenarnya wallahu alam. Ya, kita serah pada Allah. Nah, hadis ni sedang arasnya berada di atas air dan Allah telah menuliskan segala sesuatu dalam kitab Lauh Mahfuz. Kejadian kita ni, pengakhiran kita, kehidupan kita, surga neraka semua dah ditulis di Lauh Mahfuz sebelum kejadian kita sendiri. Ya. Saya ambil satu lagi hadis. Juga perkara mutasyabihat kita ambil lafaz sajalah setakat kita ambil manfaat daripada mendengar hadis ni. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Waqi' bin Adas kepada pakcik dia Abu Razim yang bernamanya Khaif bin Amil bin Al-Munfik Al-Uqaili. Ia bercerita, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, di mana Rabb kita sebelum dia menciptakan makhluknya? Dia bertanya kepada Rasulullah, kat mana Allah ni berada sebelum Allah ciptakan makhluk? Dalam hadis ni, kana fi ama'in ma tahtahu wa'un wa ma fawqahu wa'un thumma khalaqal arsh ba'da dhalik. Allah berada di atas awan. Rasulullah SAW berkata, hadis ni riwayat Imam Tirmizi dan kitab tafsir Ibnu Majah dan kitab sunannya, dan dari hadis Yazid bin Harun, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis darjahnya hasan. Kita ambil lafaznya ya. Allah berada di atas
awan. Ini maksud dia Allah ciptakan arash, Allah ciptakan awan yang di bawahnya, awan di bawahnya dan di atasnya terdapat udara, dan setelah itu Allah menciptakan arash. Itulah kejadiannya. Allah berada di atas awan yang di bawah dan atasnya terdapat udara, dan setelah itu Allah menciptakan arash. Ini nak kena baca banyak lagi hadis-hadis lain. Nak tengok banyak lagi dari dalil. Siapa yang berminat berkenaan dengan kejadian alam ni, kita dah bincang dalam surah Yunus sebelum ni. Masa tu apa maknanya? Hari tu. Dia bukanlah maknanya hari dunia. Sekarang ni kita dalam ayat ni 6 hari atau 6 masa. Dalam surah Yunus tu kita dah dengar, kita dah baca, dah syarah bagaimana ada pendapat mengatakan masa tu pertamanya mungkin masa akhirat 1000 tahun, ada kata 50,000. Ada dalam tafsir pun dia tak mengatakan 50,000 apa. Tahun, hari, wallahualam. Jadi nak menunjukkan lama. Masa tu menunjukkan lama. Jadi ini kita ambil manfaat daripada syarah-syarah tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan kejadian alam itu dalam 6 masa. Kita sebelum ni dah bincang perbezaan pandangan antara 6 masa ke 8 masa kan? 8 kan? 6 ke 8 gitu kan? Kita dah bincang dah bagaimana ulama-ulama mensyarahkan kembali kejadian alamnya. Baik, wallahu alam. Sambung Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Daripada Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah menakjubkan urusan orang mukmin, sesungguhnya semua urusannya baik. Dan itu tidak dimiliki seorang pun selain daripada orang mukmin. Apabila ditimpa kesenangan, dia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dan jika ditimpa musibah, dia bersabar dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menerangkan kehidupan seorang Muslim baik ketika ditimpa kesenangan maupun kesulitan, semuanya baik, dan dia memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sempurna keimanannya akan bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika mengalami kesulitan, maka dia akan memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Orang yang kurang sempurna keimanannya, maka dia akan gelisah dan marah ketika menghadapi musibah itu, sehingga padanya terhimpun 2 faktor, iaitu nasib dan dosa. Dan dia tidak mengetahui kadar kenikmatan, tidak pula menunaikan haknya, tidak bersyukur sehingga kenikmatan yang menjadi hak dirinya berubah menjadi murka. Hadis kesihatan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa ada salah seorang Nabi alaihi salam yang mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kelemahan tubuhnya. Lalu Allah memerintahkannya untuk makan baid, yakni telur. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Man. Tibun Nabawi. Khasiat baid, iaitu telur. Telur yang masih baharu lebih berkhasiat daripada yang lama, dan juga telur ayam lebih berkhasiat daripada semua jenis unggas. Sesungguhnya telur itu memiliki sifat yang seimbang, meskipun lebih cenderung pada sifat dingin. Mengikut Ibnu Sina dalam kitab Al-Qanun fi At-Tib, kuning telur memiliki sifat panas dan lembap, dapat menghasilkan darah yang sihat lagi baik. Mudah larut dalam perut jika dilumatkan. Kuning telur berkhasiat antara lain dapat meredakan kesakitan, menghaluskan kerongkong dan batang tenggorok, serta menyembuhkan radang tenggorok dan batuk. Sedangkan putih telur berkhasiat antara lain apabila dititiskan pada mata yang bengkak dapat meredakan rasa sakitnya. Apabila dilumurkan pada kulit wajah dapat mencegah daripada radiasi sinar matahari dan khasiat lainnya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baik, alhamdulillah. Tak payah beli make-up yang mahal. Semua putih telur, kuning telur. Wallahualam, banyaklah tipuan Nabawi kita jumpa ni. Antara nikmat kita baca ringkasan tafsir ni, penerbit bawa macam-macam bawa macam-macam selain pada syarah yang utamanya. Dan syarah ni pun saya ulang balik, penerbit ada kalanya tak mensyarahkan semua dalam muka surat ni sebab tak muat lah kan.
Sebab yang ringkasan tafsir ni kan separuh muka je tu. Ada tafsir Jalalain kat atas membicarakan pasal bahasa dan sebagainya. Kemudian biasanya penerbit pilih ringkasan daripada Ibn Katsir. Dalam surat ni penerbit tak pilih ringkasan Ibn Katsir, penerbit pilih himpunan syarah daripada kitab-kitab lain lah. Kemudian kat situ kita nampak ada Riyadhus Shalihin sedikit, biasa kadang penerbit bawa hadis daripada Riyadhus Shalihin ataupun Syama'il Muhammad ada kalanya ya. Kemudian biasa adalah hadis-hadis kesihatan Ibn Nabawi dalam pelbagai. Kita dah jumpa bab celak, hari ini kita jumpa bab telur, kita dah jumpa bab kurma, masak, makan sekali dengan fikih temikai ya. Kita dah jumpa macam-macam lagi ya. Jadi alhamdulillah ya, kita ambil sikit sebanyak ilmu daripada ulama-ulama yang dihimpunkan kat sini ya. Baik, alhamdulillah itu ringkasan kepada muka surat ini dengan tajuk yang penerbit pilih, ujian sebagai ciri keimanan. Ini kita membaca ringkasan. Ada kadang-kadang dalam muka surat, contoh bab muka surat ni ada bab akidah yang penting untuk kita dalami. Itu kita belajar dalam bab akidah ya. Kita kena berguru dengan guru-guru akidah kita ya. Bab kejadian alam, bab istiwa atas arash itu sendiri banyak dibincangkan ya. Jadi bergurulah, kita berguru dan kita ambillah pandangan-pandangan mutabar berkenaan dengan pelbagai ilmu yang kita baca masa kita tadabbur Al-Quran. Ada bab-babnya kita kena ambil bab akidah, ada babnya kita kena ambil bab fiqh, adanya bab penyucian diri ya, bab tasawuf dan sebagainya ya. Jadi berasinganlah ilmu-ilmu yang detail yang kita baca dalam tadabbur harian kita ya. Yang kita baca Al-Quran dan kita terus keluar hukum, dan kita baca Al-Quran kita terus berpegang bab akidah dan sebagainya ya. Ada kalanya memerlukan, ada kala semestinya memerlukan syarahan dan bimbingan daripada tuan-tuan guru Hari ini dalam hari-hari kita baca ni kita nak melazimi tadabbur Al-Quran dengan keadaan yang ringkas, dengan cara yang ringkas saja. Walaupun kita ni tak ada ilmu, kita masih lagi boleh tadabbur Al-Quran dengan menggunakan kitab-kitab yang seperti ini ya, insya-Allah. Jadi kita tak perlu nak tunggu seminggu sekali masuk kelas tafsir dan sebagainya. Hari-hari boleh buat majlis ilmu di rumah. Itu dia objek kita ya. Hari-hari kita boleh wujudkan majlis ilmu di mana saja kita berada pada tahap ilmu yang kita ada. Tahap ilmu yang kita ada. Apa yang kita tak pandai kita tanya tuan-tuan guru ya, insya-Allah. Wallahu a'lam, insya-Allah besok kita akan jumpa lagi seruan daripada Allah. Cuba buat Al-Quran. Cuba buat surah. Besok insya-Allah ya. Penerbit milih tajuk seruan membuat Al-Quran pada ayat 13 ke 19 surah tu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang live bersama kita dan yang dah like dan share dan teruskanlah ya menyokong kami untuk pembangunan bandar wakaf Madinah Mawaddah, dan insya-Allah semoga kita semua istiqamah dalam tadabbur Al-Quran walaupun hanya satu muka satu hari pada sekadar membacanya sahaja. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din وعلمنا تعويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمدلله رب العالمين. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok insya-Allah, satu muka satu hari, satu muka satu hari. Satu hari satu muka saja kita tadabbur Al-Quran insya-Allah. Assalamualaikum.